Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Bahasa Melayu with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Assalamualaikum, selamat datang ke Taman Tasik Merimbun. Halo, penonton-penonton yang mencintai alam. Selamat menonton perjalanan melalui alam estetik di Supreme Master Television. Dalam episod hari ini, kami besar hati dapat melawat ke negara Brunei Darussalam yang indah. Terletak di pantai barat laut Pulau Borneo di Asia Tenggara, ia mempunyai beberapa hutan hujan terpelihara yang terbaik di Borneo. Ekosistemnya yang kompleks bukan sahaja menampung pelbagai hidupan liar, tetapi juga orang asli yang mempunyai tradisi budaya yang unik. Salah satu kebanggaan negara Brunei Darussalam, Taman Warisan Tasik Merimbun, juga dikenali sebagai Tasik Merimbun, akan menjadi fokus rancangan kami hari ini. Saya Yuntung Mirmada, bekas ketua kampung. Saya bersaya dalam 3 tahun saya bekerja kerjaan lah dulu ya. Tapi saat ini kami ini tinggal di kampung Tasik Merimbun dan ini adalah satu keluarga yang turun menurun daripada datuk moyang dulu. Asal Tasik Merimbun ini ialah dari pendalaman jauh daripada kampung, di bandar lah, jauh daripada kawasan bandar dan lagi kawasan lain-lain tempat. Hanya di sini saja dapatlah di Tasik, dinamakan Tasik Merimbun ini. Ini adalah satu Tasik yang terbesar di negeri Brunei. Kami dapat penangan yang lebih baik lagi, karena lebih baik lagi penangan dipandang lebih luas lagi dan penduduk-penduduk kampung lebih suka. Sepasang tasik air tawar kembar yang disambungkan oleh terusan sempit menjadi ciri utama Tasik Merimbun. Habitat tanah basah di kawasan sekitar penuh dengan flora dan fauna yang berharga. Peninggalan yang penting dari segi arkeologi oleh kumpulan etnik dusun yang masih tinggal di kawasan ini telah ditemui di beberapa buah pulau Tasik. Artifak-artifak ini telah berusia lebih 500 tahun. Bagi melindungi warisan alam semula jadi dan budaya kawasan ini, Hutan Simpan Negara telah diwatakan pada tahun 1984 dan diisytiharkan sebagai salah sebuah taman warisan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Kini, ia diuruskan oleh Jabatan Muzium Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei. Pemandu dan pegawai Muzium Tasik Merimbun, Encik Syada membawa kami melawat ke Tasik ini dan menunjukkan kawasan sekitar dengan menaiki bot. Sekarang kita berada di kawasan dekat Tasik, iaitu menggunakan bot yang kita akan berpusing di kawasan Tasik Merimbun. Sekarang kita berada di kawasan Tasik Merimbun, yang mana Tasik ini mempunyai ada kawasan dua Tasik, iaitu Tasik yang pertama di kawasan ini adalah 100 hektar dan Tasik di sebelah sana ada mempunyai 120 hektar, yang mana Tasik ini mempunyai warna hitam disebabkan oleh habitat daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daun kering yang mana telah jatuh di kawasan Tasik. Ini adalah kawasan
kawasan rantas sungai yang sebenarnya di kawasan ini dikatakan sebagai Sungai Piasau, yang kita akan merantas di kawasan tasik kedua, iaitu tasik 100 hektar. Sebelah kanan ada mempunyai sebuah pulau, iaitu Pulau Batu, dipanggil Pulau Batu. Dan di sebelah sini kita panggil sebagai Pulau Merah. Okey, sekarang kita berada di kawasan Nature Trail, iaitu mengenai dengan rangkaian denai, iaitu trail system. Yang mana Merimbun Botanica Trail, iaitu ada dua trail. Yang kedua iaitu Bernunai Trail. Dalam kemudahan kajian dan pelancongan taman ini, terdapat Dewan Pameran di puncak bukit yang mempunyai pemandangan panoramik tasik tersebut dan kawasan sekitarnya. Kita ada mempunyai pengenalan mengenai Dewan Pameran ini, iaitu mempamerkan pendidikan penting mengenai Taman Warisan Tasik Merimbun, iaitu bahagian kejadian, bahagian ekologi, bahagian etnografi. Ketiga-tiga bahagian mempunyai hubungan rapat antara satu dengan yang lain dan merupakan suatu keunikan dan keistimewaan terhadap Taman Warisan Tasik Merimbun. Bahagian kejadian, pameran tersebut dipamerkan memulai gambar. Bahagian ekologi, bidang ini memberi perhatian khusus dalam sejarah latar belakang penempatan awal di kawasan pendalaman daerah Tutung mulai kajian ekologi terhadap Pulau Jalundong dan Pulau Labi-Labi. Bahagian etnografi, bidang ini memfokuskan mengenai sosial budaya dan ekonomi masyarakat tradisi kampung Tasik Merimbun yang bergantung kepada sumber hutan. Dengan kedalaman maksimum 4 meter, Tasik Merimbun dan hutan paya di kawasan sekelilingnya yang dibanjiri air pada musim tertentu membentuk kawasan pelindungan hidupan liar paya gambut yang terbesar di utara Borneo. Dalam suatu tinjauan terhadap 4 hektar daripada taman seluas 7,800 hektar ini, terdapat lebih 800 spesies tumbuhan dikenal pasti. Walaupun banyak bahagian taman ini masih belum dikaji sepenuhnya, namun pelbagai fauna telah dilaporkan termasuk 50 jenis ikan air tawar, 68 jenis mamalia, 148 jenis burung serta beratus-ratus spesies reptilia, amfibia dan serangga. Pameran ini juga mempamerkan iaitu sejenis apes merah Tasik Merimbun, iaitu sejenis dipanggil meragang, yang mana meragang ini memakan pucuk-pucuk daun, tidak memakan buah, tapi ada certain buah saja yang dimakannya. Kita akan mempamerkan mengenai dengan gambar-gambar meragang ini, yang mana meragang ini begitu menarik di kawasan Tasik Merimbun, iaitu kalau kami perhatikan pada waktu pagi, iaitu pukul 5.30 pagi, dia akan memanggil grupnya dengan bunyinya, contoh seperti bunyinya kok 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 kok. Jadi ia akan memanggil grupnya untuk membawa makan, dan ia mempunyai grup sebanyak 9, 10 dan 13. Inilah contoh gambar-gambar yang terdapat di Taman Warisan Tasik Merimbun. Kawasan di Taman Warisan Tasik Merimbun ini iaitu mempunyai pelbagai binatang, hidupan binatang, yang mana binatang ini kalau sebenarnya kita akan dapat melindungi binatang ini dan dijaga dengan bermacam-macam penjagaan. Kalau sekiranya tidak dijaga, impak kepada binatang akan menjadi berkurangan ataupun pupus. Bagi tujuan pemeliharaan dan kajian, taman ini dibahagikan kepada 3 kawasan terlindung yang berlainan. Kawasan pemeliharaan, kawasan pelawat sederhana dan kawasan pelawat intensif. 2 kategori yang pertama hanya dihaskan untuk tujuan pendidikan dan kajian. Selain itu, Akta Pelindungan Hidupan Liar dikuatkuasakan sepenuhnya dan kempen kesedaran awam yang berterusan diadakan. Selain daripada itu, kita mestilah mengikuti peraturan-peraturan
apa yang harus kita ikuti, iaitu mengenai dengan signboard yang mana kita akan memaparkan melindungi mengenai data-data penyelidik yang membuat penyelidikan akan membuat laporan apa yang telah mereka membuat penyidikan itu, dan kami akan membuat data-data yang mana kami akan berusaha untuk binatang-binatang ini sebagai satu bahan rujukan antara dari negara luar ataupun di dalam negara kita. Langkah-langkah pemeliharaan membolehkan projek saintifik diadakan secara aktif dan mengumpulkan data penting tentang ekosistem dan bentuk hidupannya. Yang mana habitat kawasan ini mempunyai burung-burung yang terbang di kawasan ini, iaitu di kawasan penyelidikan yang telah dibuat dari Jabatan Museum, iaitu di kawasan Bang Dual, yang mana E-grade yang telah kami kira, iaitu pada pukul 5.30 petang hingga pukul 6.45, yang mana kami mengira dalam 1,000 lebih ekor. Dan juga kami ada membuat pemerhatian pada pukul 6.45, iaitu burung night heron yang dipanggilkan sebagai burung uruk, yang mana burung uruk itu kami akan membuat penyidikan di kawasan dipanggil sebagai Pulau Uruk di kawasan sana. Dan juga kami akan juga membuat perhatian dipanggil dengan oriental data, iaitu nisan buaya, yang mana pengiraan kami pada membuat penyidikan iaitu sebanyak dalam 70 lebih ekor. Dan juga kami membuat penyidikan mengenai dengan burung banduk, dipanggilkan dengan purple heron, di mana kami membuat penyelidikan semasa dia bertelur, iaitu pada bulan 10 sehingga pada bulan 2. Sebelum pembukaan Taman Warisan Tasik Merimbun pada 27 Mei 2000, di mana penyelidik dari Jabatan Museum memulakan penyidikan pada tahun 1982 hingga 1983. Dan selepas pembukaan, semakin ramai penyidik-penyidik yang berminat di Taman Warisan Tasik Merimbun, seperti daripada sekolah-sekolah dari luar negara, dan juga seperti negara kita sendiri. Kajian tentang penduduk purba di kawasan Tasik Merimbun juga mempunyai penemuan yang menarik. Sekarang kita ada nampak sebuah pulau yang dinamakan sebagai Pulau Labi-Labi. Di belakangnya dipanggil sebagai Pulau Gayo. Di kawasan Tasik ini ada juga dalam membuat kajian mengenai dengan kaji purba, iaitu mempunyai kesan-kesan daripada peninggalan daripada hidupan orang-orang dahulu di kawasan sini, iaitu ada peninggalannya seperti tembikar dan juga kesan-kesan tiang kayu yang ada tertinggal di kawasan di Tasik Merimbun ini. Tanah dan hutan yang subur telah menjadi punca pendapatan penduduk di sini sehingga hari ini. Dulu-dulu kaum keluarga ini dah jauh berpisah jauh daripada orang lain pun ada. Jadi melewati nanti orang lain. Sebab dinamakan Tasik Merimbun ini ada dulu orang tua itu mulai berjumpa kata orang. Cerita orang itu Simbun nama, tapi bapak tidak lah tahu Simbun itu mula-mula dulu ya berjumpa di Tasik Merimbun ini. Udah ya berjumpa, ya tahu orang penduduknya dibawa turun ke sini untuk mencari makan. Dulu kan Tasik nama ini Luagan Merimbun. Tapi bila Imbun itu meninggal ya kami buat namakan Tasik Merimbun ya, ataupun Luagan Merimbun. Dulu Luagan Merimbun sekarang ini sudah diubahkan dari Tasik Merimbun ya, dan lagi Tasik Warisan Taman Warisan Tasik Merimbun diubah-ubah lagi. Tapi dulu kami bekerja dengan persendirian, sebab dulu tidak ada kerja lain, hanya bekerja menanam padi, ubi kayu,
tiap-tiap tahun hasil untuk dimakan. Kami mencari sam apa-apa rezeki itu semua balik di rumah. Dan lagi dulu-dulunya kadang-kadang anak-anak ditinggal, kadang orang tua itu mana ada diam sam di mana-mana tuhnya diam lamutan je mencari seperti makan lah lain-lain. Dan dulu-dulu yang mustak dulu ya padi itu ya selalu padi ani dulu-dulu ada tempat hidup lain lah sam nanam umbi ya sam kayu atu samulang bahasa sakapu tadi ubi kayu ani laku ya tu tiap-tiap menunggu padi kami ada hasil dalam 3 bulan 2 bulan itu ubi atu dikali untuk dirampung untuk dimakan menunggu padi tu dulu dan ini masa ini kuranglah sikit sebab ya anak-anak sekolah apa tu kan cuma di bandar lah ya daripada Daya 6 tu pindah di bandar. Kami ada apa bau kabun juga bau kabun di mana kerjaan apa tu untuk bantuan lah buduk-buduk kampung sam tanah kerja tu kami membuka ladang yang paling besar untuk apa kabun buah-buahan seperti durian putih, durian kuning, rumutan apa depan kalau agak lah macam kami hidup sepanjang di Tasik Merimbunan ini kan depan kami adalah sangat-sangat juga memuah daripada dulu sampai sekarang ini. Selama beratus-ratus tahun, penduduk kampung hidup secara harmoni bersama alam. Kreativiti mereka dicerminkan dalam kraf tangan elegan yang dibuat daripada bahan yang terdapat di sini. Sekarang kita berada di bahagian kaji bangsa iaitu bahagian etnografi yang mana budaya kehidupan di kampung Merimbun mempunyai mempamerkan seperti kraf tangan yang terdapat di orang-orang kampung di Taman Warsasi Merimbun seperti tekiding, saging lembatong, saging suangan dan juga seterusnya seperti dipanggil sebagai gandang sedaman, bakul dan kraf tangan ini semuanya yang terdapat di Taman Warisan Tasik Merimbun iaitu produk-produk daripada kraf tangan orang kampung di Tasik Merimbun. Alam semula jadi yang mempesonakan dan tradisi yang pelbagai menjadikan Tasik Merimbun sebuah destinasi ekopelancongan yang ideal. Sebenarnya, ia telah menjadi salah sebuah pusat tarikan pelancong yang utama di negara ini untuk melihat hidupan liar dan bercuti. Pandangan saya di Tasik Merimbun ini adalah sangat memuaskan sebab hidup kami pun didamit di bukan aku dia di turun menurun ini pandangannya mungkin baik. Jadi tambah lagi kami ini tambahlah pandangan Tasik Merimbun ini meluas juga mata memandang dan lagi alam mulai menjadi atur rumput apa semua ada bunga-bunga macam bunga teratai apa semua ada. Jadi itulah pandangan kami yang lebih baik sebab anak-anak kami lah masa ini kan orang tua orang muda pun suka. Harapan kami kerana hidup sejarah ya di turun-menurun ini sampai masa ini tidak dapat kami lupa dan penduduk-penduduk kampung pun mau juga bukan untuk kami yang tetap tinggal di Tasik Merimbun ini sedangkan luar negeri pun datang je melawat. Mudah-mudahan Tasik Merimbun ini jadi bersahaya akan datang dan lagi tambah maju orang-orang pelancong bukannya penduduk Brunei saja mungkin dianggap saya lah supaya luar-luar negeri itu dapat je melihatkan kedaannya alam mulai menjadi di Tasik Merimbun ini. Kami sentiasa menunggu kedatangan yang datang. Sebab kami ada tradisi yang dulu-dulu apa pun ada sudah ditunggu sedia. Itu aja. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada Encik Untung bin Madah dan Encik Haji Ramli bin Haji Syadan atas lawatan yang menyeronokkan di Taman Warisan Tasik Merimbun. Semoga Tuhan merahmati penduduk Brunei yang lemah lembut, budaya mereka yang indah serta alam semula jadi yang cantik agar terus berkembang selama-lamanya memperkaya planet kita yang mengagumkan. Penonton-penonton yang baik budi, terima kasih kerana bersama kami hari ini
dalam perjalanan melalui alam estetik Supreme Master Television. Seterusnya ialah vegetarianisme, gaya hidup mulia selepas berita yang wajar diberi perhatian. Semoga anda ceria melalui hubungan dalaman dengan Tuhan. Gracious viewers, thank you for being with us today on Supreme Master Television's A Journey Through Aesthetic Realms. Coming up next is vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news. May your days be uplifted through your inner connection with the divine. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.